Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam slot Tadabbur Salwa. Saya Dr. Maimunah Wafat, Ketua Salwa Terengganu. Saya ditugaskan mentadabbur surah Al-Maidah ataupun surah hidangan. Jadi saya mulakan Bismillahirrahmanirrahim. Mukaddimah surah Al-Maidah atau hidangan Surah Al-Maidah mempunyai 120 ayat, tergolong dalam surah Madaniyah. Seperti disebutkan, Siti Aisyah diriwayatkan oleh Hakim dan Ahmad mengatakan surah ini ialah surah terakhir diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Ahmad berkata Asma bin Yazid bahawa seluruh surah ini diturunkan sekaligus pada waktu petang hari Arafah, hari Jumaat pada Haji Wida. Jadi sangat berkat diturunkan sekaligus pada hari Jumaat di tempat yang juga berkat. Jadi insya-Allah kita kena betul-betul fokus kepada mentadabbur surah yang penuh keberkatan ini. Surah ini juga dinamakan, ada 3 nama sebenarnya surah ini yang kita selalu sebut surah Al-Maidah atau hidangan, tapi dinamakan juga surah Uqud, perjanjian, kerana ayat pertama menyebut tentang perjanjian. Ada juga yang menyebut sebagai surah Munkizah atau Munkis, yang bermaksud yang menyelamatkan. Berdasarkan tafsir Ar-Rahman, isi kandungan surah ini diringkaskan kepada beberapa perkara. Pertama, perintah berlaku adil kepada sesiapa sahaja. Sesiapa sahaja yang kita suka, yang kita tak suka, yang kita sayang, yang kita tak sayang, musuh atau kawan, berlaku adil. Yang kedua, Allah telah menyempurnakan Islam dan mencukupkan nikmatnya kepada umat Islam dan meradai Islam sebagai agama umat Muhammad. Yang ketiga, kepada ahli kitab Yahudi dan Nasara, Nabi Muhammad datang kepada mereka menerangkan banyak dari keterangan dan hukum yang mereka sembunyikan dari kitab mereka sendiri. Mereka bukan sembunyikan kepada kita, tapi mereka juga sembunyikan kepada kaum mereka sendiri. Ditegakkan juga bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nur cahaya yang menerangi dengan bawa Al-Quran yang menunjukkan jalan keselamatan, kesejahteraan kepada sesiapa yang mengikut keredaan Allah serta mengeluarkan mereka daripada kegelapan kufur kepada cahaya iman. Jadi wajarlah kita beranjak sedikit dari hanya bertadarus membaca Al-Quran kepada mentadabbur Al-Quran, kerana tanpa memahaminya kita tidak akan nampak di mana jalan keselamatan, di mana jalan kesejahteraan, di mana petunjuk dan di mana cahaya. Surah Al-Maidah mengandungi hukum syariat, iaitu 18 hukum dan 3 kisah. Hukum-hukum yang terdapat dalam surah Al-Maidah ialah pertamanya hukum akad, hukum berkahwin dengan ahli kitab, wasiat, binatang kurban dan binatang hasil perburuan, binatang buruan di tanah haram dan hukumnya, toharah melalui wuduk, mandi wajib dan bertayamum, iaitu asas ibadat kita. Pengharaman arak, judi dan balasan kepada orang murtad, had pencuri, had penyamun dan denda sumpah. Kisah-kisah yang terdapat dalam surah ini ialah kisah Bani Israel bersama Nabi Musa AS, peristiwa Qabil yang telah membunuh Habil, itu pembunuhan yang pertama, cerita hasad yang pertama dalam sejarah manusia. Kemudian kisah Al-Maidah atau hidangan yang merupakan mukjizat Nabi
Isa alaihissalam yang berlaku di hadapan sahabat-sahabatnya iaitu kalangan Hawariyun. Okey, jadi ada beberapa nama di sini ya, Al-Uqud ya. Jadi kita tengok pada Al-Uqud. Nama Al-Uqud ini atau perjanjian kerana dalam surah ini ayat yang pertama ialah auzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu auqu bil uqud, wahai orang-orang yang beriman, penuhi serta sempurnakanlah perjanjian-perjanjian ya. Perjanjian ini dinamakan soal uqud kerana kata-kata itu terdapat pada ayat pertama di mana Allah menyuruh agar hamba-hambanya memenuhi janji kepada Allah dan perjanjian yang dibuat sesamanya, bukan hanya janji dengan Allah tetapi juga bersama manusia ya. Perjanjian yang telah disempurnakan bukan sahaja hal agama sahaja tetapi juga segala bentuk perjanjian ya. Ini termasuklah antara pasangan suami isteri iaitu dalam bentuk akad dalam dan luar negara, perjanjian yang melibatkan urusan kerja dan sebagainya. Semua sekali dipenuhi dan ini adalah kewajipan kita. Ada perjanjian yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Dengan perjanjian yang tidak tertulis tetapi telah dipersetujui bersama, sebagai contoh kontrak sosial, kita memberi layanan yang baik kepada manusia yang lain, kita juga memberi layanan yang baik kepada binatang, juga kepada tumbuh-tumbuhan, walaupun tidak ada tertulis di mana-mana, tetapi dari segi uruf masyarakat, kita menjaga, kita tak boleh sewenang-wenangnya mendera binatang ataupun menebang atau membakar sesuka hati tumbuh-tumbuhan atau membuang sisa-sisa toksik ke laut ataupun mencemarkan alam dengan plastik dan sebagainya. Walaupun tidak ada tertulis, tapi itulah kontrak sosial yang mesti kita penuhi. Okey, nama yang kita hanya tahu selama ini, nama dia adalah Al-Ma'idah ya. Ma'idah ataupun namakan hidangan ya. Saya cubalah ya hari ini untuk menunjukkan satu hidangan ya, sebab nama tajuk hidangan, saya pun buatlah satu hidangan yang untuk kita nikmati bersama. Boleh tengok je lah saya yang boleh nikmati ya. Okey, surah ini dinamakan Al-Ma'idah ya, kerana kisah pengikut-pengikut Nabi Isa alaihissalam meminta kepada Nabi Isa agar Allah menurunkan untuk mereka Al-Ma'idah, hidangan makanan dari langit, iaitu ayat 112. Kisah ini menunjukkan kebenaran nubuah Nabi Isa alaihissalam. Kita tengok macam mana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iz qala al-hawariyuna ya Isa ibn Maryam hal yastati'u rabbuka an tunazzila alaina ma'idatan minas sama' qala taqullah in kuntum mu'minin. Dan ingatlah ketika orang-orang Hawariyin berkata pada Nabi Isa, wahai Isa bin Maryam, dapatkah kiranya Tuhanmu berkenan menurunkan kepada kami satu hidangan dari langit? Satu permintaan yang sangat luar biasa. Tapi Nabi Isa menjawab, bertakwalah kamu kepada Allah jika kamu orang-orang yang beriman. Okey, berat tu permintaan untuk minta hidangan dari langit, hidangan yang tak pernah diminta oleh orang lain ya. Okey. Mereka berkata, bila diminta bertakwa, mereka menjawab, kami hanya ingin hendak makanan dan hidangan itu untuk mengambil berkat dan supaya tenang tenteram hati kami, dan juga supaya kami ketahui dengan yakin bahawa sesungguhnya Engkau telah berkata benar kepada kami, dan supaya menjadilah kami orang-orang yang menyaksikannya sendiri. Jadi bagi mereka sebelum ini
mereka hanya mempunyai ilmu yakin, tapi mereka nak menjadikan ainul yakin, iaitu melihat dengan mata kepala sendiri kekuasaan Allah, ya. Bukanlah mereka hanya nak main-main, ya. Tapi kalau kita baca tafsir juga, keadaan mereka sangat tertekan pada masa itu, mereka sangat memerlukan makanan, sebab itulah mereka memohon makanan. Lepas tu lalulah Nabi Isa pun berdoa, qala Isa ibn Maryam, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takuna lana 'aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairul raziqin. Isa ibn Maryam pun berdoalah kepada Allah, berkata, ya Allah, Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami satu hidangan dari langit untuk menjadi hari raya kepada kami, iaitu bagi kami yang ada hari ini dan orang-orang kami yang datang kemudian, dan sebagai satu tanda mukjizat kepadamu yang menunjukkan kebesaran dan kekuasaanmu, dan kurniakanlah rezeki kepada kami kerana engkau jualah sebaik-baik pemberi rezeki. So dikatakan rezeki itu diturunkan dua benda, mana wassalwa. Mana tu apa? Salwa tu, salwa kita lah kot, ya. Salwa tu ialah sejenis burung, ada yang mengatakan menyerupai burung puyuh. Mana pula dikatakan sejenis kam, dan ada yang juga mengatakan dia sebagai madu. Saya ada madu. Ini madu saya sendiri, saya tuai sendiri daripada sarang yang datang kat rumah saya. Ini madu, ya. Okay. Jadi kalau dua perkara, mana salwa, dikatakan salwa tu sampai bukan sikit, sampai memenuhi bumi di kawasan mereka, dan mana pula sentiasa berjatuhan, sehingga mereka sangat puas hatilah dengan anugerah Allah, ya. Kemudian Allah berfirman, qala Allahu inni munazziluha 'alaikum may yakfur ba'da minkum fa inni u'azzibuhu 'azaban la u'azzibuhu ahadum minal alamin. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menurunkan hidangan itu berulang-ulang kepada kamu. Jadi saya sebutkan tadi, dia bukan turun sekali, munazzilu, diturunkan sentiasa berjatuhan, ya, sehingga di antara kamu kufur, siapa yang kufur, ya, dia akan diberi azab siksa yang sangat pedih. Dikatakan di antara yang paling pedih siksaan ialah mereka yang telah diturunkan hidangan tetapi kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kemudian, ya, surah ini juga dinamakan surah Munqiz ataupun Munqizah, yang menyelamatkan. Dinamakan juga Al-Munqiz, yang menyelamatkan, kerana akhir surah ini mengandungi kisah Nabi Isa AS menyelamatkan pengikut setianya daripada azab Allah. Inilah ayat ini bukan sahaja dibacakan oleh Nabi Isa, tetapi dibacakan juga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulangi ayat ini di dalam solatnya sehingga dia menangis, dan wajarlah juga kita mengulang-ulangi ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In tu'azibahum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau menyiksa mereka, maka tidak ada halangannya, kerana sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba-Mu. Dan jika engkau mengampunkan mereka, maka sesungguhnya engkaulah yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Jadi insya-Allah kita boleh cubalah menghafal ayat ini, ya, sebab dia sangat
sangat menyentuh hati kita dan sangat menyentuh perasaan kita. Saya terlupa sebenarnya saya nak sebutkan tadi ya. Ayat ini ya tentang doa Nabi Isa ini, ramai juga yang menjadikan ayat ini sebagai ayat memohon rezeki. Ada yang membacanya, menjadikannya wirid setiap hari selepas sembahyang, terutama selepas sembahyang subuh, dengan harapan Allah mengurniakan rezeki yang tidak putus-putus. Jadi insya-Allah juga boleh kita sama-sama amalkan ya. Okey, kesimpulannya ya. Ayat ini kita mengingati surah yang pertama sebenarnya kita selalu sebut Iqra, kita sebut Iqra sana sini, kita ingat surah yang pertama turun ya, tetapi kita pun tak perasan surah ini ialah surah yang terakhir ya. Itu yang kita tak perasan. Bila surah terakhir, apa-apa yang ada dalam surah ini ialah tidak ada maksudnya. So kita kena renung balik dalam ayat surah ini tentang solat kita pun, tentang wudu, tentang tayamum, semua ada dalam surah ini. So, surah ini sangat penting ya. Janganlah kita fokus kepada surah yang pertama tetapi kita lupa pada surah yang terakhir. Sedangkan selalunya yang terakhir itu yang paling sempurna, bahkan disebutkan tidak jauh, ada hampir sangat kepada kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan lebih mulia lagi diturunkan pada hari yang mulia, hari yang berkat, di tempat yang berkat ya. Kemudian kita juga nak mengingatkan ya, penurunan hidangan ya, pemberian makanan dari Allah didasari dengan takwa. Diingatkan dapat makanan yang sangat luar biasa dari langit, walaupun selepas itu mereka minta macam-macam pula, mereka minta timun, mereka minta bawang putih, bawang merah, mereka minta kacang dal dan sebagainya. Tapi hidangan yang pertama itu diingatkan tentang takwa. So kita sebenarnya menjalani ibadat puasa la'allakum tattaqun, untuk kita mendapat takwa ya. Kita meninggalkan makanan juga didasari oleh takwa. Maknanya kita jadikan takwa itu sebagai teras kehidupan kita, sama ada kita nak makan atau kita nak meninggalkan makanan adalah atas dasar takwa ya. Saya berhasrat nak tunjuk buat demo sikit ya. Demo sikitlah makanan yang baik-baik seperti yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Semoga siang dan kiam kita lebih bermakna untuk mengembalikan ya. Pertamanya, mengembalikan apa? Sebab kita akan sambut nanti bila lepas kita Ramadan, kita akan sambut Idul Fitr, hari perayaan atau kembali kepada fitrah. Apa dia fitrah? Okey, adakah fitrah dengan makan sebanyak mungkin di bulan Ramadan, di bazar Ramadan itu kembali pada fitrah atau bagaimana? Fitrah apa sebenarnya? Okey, kita ingat ada beberapa benda yang kita kena fokuskan, iaitu diri kita sendiri. Disebutkan man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenali dirinya, maka dia mengenali Allah. Jadi diri kita tu bermula dengan roh. Di alam roh dulu kita ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Adakah kamu percaya aku ni Tuhan kamu? Semua roh termasuk kita, termasuk yang bukan Islam, yang dahulu dan yang akan datang, semuanya mengatakan bala syahidna, ya kami naik saksi. Bermakna secara fitrahnya
roh kita mengenal Allah. Sebab itu kita mengharapkan, bahkan dikatakan setiap kali kita membaca mengangkat wuduk, sebab dalam surah ini ada menyebut tentang wuduk, tayamum semua kan semasa kita membasuh muka, kita juga mengharapkan kita seolah-olah membasuh roh kita. Sebab kita kenal manusia dengan mukanya, roh kita kembali kepada Allah dengan roh kita Kita harapkan roh kita mengenal Allah. Bila kita nak mati pun nanti, bila datang syaitan menyamar sebagai Tuhan sana sini, kita tetap juga menyatakan, roh kita mengatakan Allah lah Tuhan kita. Sebab tu kita harapkan dengan Ramadan ini roh kita dikembalikan untuk betul-betul mengenal Allah dan tidak mengambil benda-benda lain sebagai sembahan secara sedar atau tidak Kita juga nak kembalikan akal kita kepada mentauhidkan Allah. Sepatutnya akal kita melihat semua benda akan mengatakan Allah di sebaliknya. Lihatlah timun ini yang dikendaki oleh Bani Israel selepas dapat manna wa salwa, dia minta timun pula timun ni Allah yang jadikan. Di sebaliknya banyak sangat benda yang kena fikirkan, kesyukuran kepada Allah nak dapatkan timun ini dengan cahaya mataharinya, dengan oksigennya, dengan airnya, dengan tanahnya yang tidak terungkap oleh kita akan kesyukuran Sebab tu kita kena sentiasa mentauhidkan Allah dan sentiasa mensyukuri nikmat Allah, kerana syukur kita itu akan kita bawa ke akhirat. Kalau susah kita bersabar, sabar kita akan hilang setelah kita mati. Di akhirat tidak ada lagi perkataan sabar, tapi bila dengan syukur kita akan kembali pada Allah dengan bersyukur Kemudian seterusnya, hati ialah untuk mengingat. Mudah-mudahan dengan Ramadan ini kita akan balikkan hati kepada mengingati Allah Maknanya dengan Ramadan ini Al-Maidah banyak mana dalam depan mata kita akan mensyukuri, menampak Allah di sebalik itu semua dan sentiasa berzikir kepada Allah dalam keadaan diam ataupun berseorang atau di kelayak ramai Dan yang terakhir tentang nafsu Nafsu fitrahnya untuk patuh kepada Allah, sebab tu ada hukum hakam semuanya. Tetapi terbalik pula kita bila Ramadan semua nak membesarkan nafsu, semua cari jalan untuk membesarkan nafsu makan. Jadi mungkin itu bukan fitrah Islam. InsyaAllah Salwa bukanlah orang yang begitu Jadi saya nak tunjukkan satu makanan yang menyihatkan keseluruhannya. Kerana apa? Sebab kita nak makan apa yang disyorkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam So insya-Allah akhir sekali kita mudah-mudahan kita akan memasukkan munajat ini dalam senarai munajat Ramadan kita. Kita ulang-ulangilah ayat ini, terutama sekali di kegelapan malam. Jika engkau menyeksa mereka, maka tidak ada yang menghalangnya, kerana sesungguhnya mereka adalah hamba-Mu. Dan jika engkau mengampunkan mereka, maka sesungguhnya engkau sahajalah yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Ramadan Karim, dan insya-Allah saya akan tunjukkan sedikit demonstrasi makanan sebab tajuk Maidah. Jadi terpaksalah saya sediakan satu Maidah untuk akhwat sekalian Okey, saya akan buat shake. Okey, yang adanya ialah pertamanya ialah kurma. Okey. Kemudian kismis, kemudian timun, kemudian labu Labu saya ambil dengan biji-bijinya. Selain dari beta karotin, biji-bijinya sangat penting untuk
dapatkan B12 ya. B12 ialah untuk anti-cancer semua ya. Kemudian saya akan masukkan madu. Ini madu yang saya jual sendiri ya. Okey. Kemudian saya akan masukkan susu kambing. Ini semua makanan yang baik-baik ya. Kemudian saya akan masukkan sedikit serbuk moringa. Okey. Okey. Dan yang terakhir saya akan masukkan kopi moringa dengan stevia. Okey. Okey, insya-Allah. Oh, ada ke yang saya boleh masukkan? Okey, kismis saya tak masukkan ke ya. Okey, setelah kismis saya masuk dahulu tak tambah lagi kismis. Dan akhirnya saya akan masukkan air sejuk. Okey. Okey, ini air sejuk ya. Okay, kita blend sikit. Okey, ini dia shake labu. Aku nak nama entah. Shake sunnah lah. Kita niatlah minum shake ini kerana ikut sunnah, kerana ada makanan kegemaran Rasulullah SAW. Ada labu, ada kurma, ada kismis, ada madu, ada susu. Dan jangan lupa kopi moringa dan juga serbuk moringa. Okey, terima kasih. Minta maaf atas kesalahan. Jumpa lagi insya-Allah di masa yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.